Setengah Tok Guru dia kata begini, pengakhiran kepada ilmu tauhid merangkap ataupun adalah permulaan kepada ilmu tasawuf. Sebab ilmu tauhid ni dia nak mengesahkan iman, dia nak bina tapak. Tapi kalau berlama-lama di tapak itu tanpa ada pemeringkatan, kita tak sampai ke martabat ihsan, sampai kita menemui Allah. Dia bertakung situ je lah, dia sekadar iman akli. Maka ini dikira mazmum, satu yang tercela. Dia kena berusaha meningkatkan daripada faham sehingga dia selamat daripada syak, zon, waham. Dia tak ikut dah agama lain, dia tak ikut ajaran yang sesat. Tapi masa yang sama, dia merasai dengan hati dia hakikat keimanan yang dia mengetahui dalil-dalilnya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum. Cuba ni. Cuba suara. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang saya muliakan saudara moderator yang berusaha yang berbahagia, sahibus samahah Datuk Haji Bungsu bin Jaafar, yang saya ingati. Sahabat saya terkejut jumpa di sini. Sahibul Fadilah Datuk Haji Abdul Manaf Lakariba. Bila nak periksa dulu lepak bilik saya dulu di Mesir. Tahu-tahu dah jadi datuk dah Timbalan Mufti. Yang saya muliakan juga Datuk Abdullah Jalil, Profesor Madya Dr. Muhammad Khairi bin Mahyudin, sahabat-sahabat saya belaka ni. Yang dimuliakan Dr. Muhammad Khafiz Sarani, juga tuan rumah yang berusaha Dr. Wan Haslan bin Khairuddin. Yang tidak saya lupakan ialah ayahanda saya yang hadir, dan juga adinda saya dan isteri saya, semua nak sebut saya. Ashabul Fadilah, tuan-tuan guru, alim ulama, para peserta yang ramai juga yang dari UM ya, dan peserta UKM sendiri dan juga universiti tempatan yang lain. Alhamdulillah, pada tengah hari yang berbahagia ini, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Dr. Khairi kerana membantu saya untuk meringkaskan lagi pembentangan. Dan sebenarnya saya rasa tuan-tuan puan-puan sudah merasa puas dengan pembentangan, dua pembentangan tadi, dan terutamanya tentu pembentangan Dr. Abdullah Jalil. Banyak mungkin bertindan ataupun apa yang bakal saya kongsikan ini, iza takarrara taqarrara. Tajuk saya pun ialah pengukuhan. Jadi bila berulang, apabila perkara tadi berulang, maka ia akan menetap, ia akan mengukuh. Jadi mungkin saja apa yang bakal saya kongsikan ini ada yang bertindan dengan apa yang telah disebut oleh sahabat-sahabat saya. Namun mungkin dari sudut dan olahan yang mungkin ada sedikit berbeza, kerana saya cuba mengaitkan
pengajian akidah ini dengan cabaran semasa. Jadi terus saja kepada kertas saya yang saya minta maaf agak serba kekurangan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pengukuhan dan pemerkasaan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, suatu diskusi. Pihak penganjur minta saya tajuk pengukuhan akidah Ahlussunnah. Bila saya fikir-fikir balik, kalau pengukuhan ni dia lebih defensif atau kita nak pertahankan diri. Jadi kita rasa kita dah kemas, kita dah selesai apa yang patut kita selesai. Tapi saya lihat perlu ditambah satu lagi. Jadi saya pula yang mengajar penganjur, minta maaf, tapi saya rasakan perlu pemerkasaan. Bila pemerkasaan ini kita macam ofensif atau kita nak memperluaskan lagi daerah, kalau istilah yang sikit negatif lah, daerah kekuasaan. Means bukan saja kita ni rasa selesa dengan apa yang sedia ada, kita dah kukuhkan kedudukan Ahlussunnah itu di wilayah ataupun negeri ataupun negara di rantau kita. Tapi pemerkasaan ini kita perlu meluaskan lagi kesan pengaruhnya itu supaya dapat ditumpang cahaya Ahlussunnah itu oleh masyarakat, oleh umat yang lain. Baik, kemudian 1.0 definisi akidah Islam, terpaksa saya rushing juga. Jadi definisi akidah ni saya rasa semua maklum, sekadar iza takarrara. Jadi bila kita ulang tu mungkin boleh kita perkemaskan lagi. Akidah menurut bahasa ialah al-aqdu, simpulan. Naqid al-hal. Hal ni kita rungkai, burai, lerai, hurai, ada ai-ai semua tu. Jadi bila tali tu kita ikat mati dia tu, ikat mati, susah nak dirungkai semula, itulah dia al-aqdu, simpulan ikatan. Saya ingat masa saya ambil master di UKM ni, almarhum kenal ke tak kenal adik-adik, Profesor Madya Dr. Yusuf Husin, rahimahullah. Lepas tu dia jadi mufti wilayah sebelum daripada Datuk Wan Zahidi. So dia buat satu mizah bila dia mengajar. Dia kata akidah zaman Nabi dulu macam Bilal lah. Bilal letak batu, maknanya musyrikin letak batu atas perut, atas dada dia, dia pun sebut ahad. Tapi akidah zaman kita ni, kata Dr. Yusuf Husin, ahad juga dia kata, tapi bukan batu atas perut atau dada, tapi bantal. Jadi isteri tu dia kata, bangun bang, apa ni, subuh. Dia kata ahad, hari ni hari ahad tak kerja. Jadi mizah dia begitulah. Itulah. Jadi nak kata situ bahawa Bilal bila disimpulkan keesaan Allah tu, maka kamu nak bakar aku, nak potong aku, nak seksa aku, buatlah apa kamu nak, tetapi aku tidak akan berganjak daripada prinsip, daripada tambatan ikat mati tadi. Maknanya suatu prinsip yang tidak menerima tolak ansur, yang tidak berganjak daripada pegangan dia. Itu simpulan ikatan dari segi bahasa. Dari segi istilah ada banyak takrif. Saya pilih satu ini daripada kitab saya tahun 1 di Azhar dulu, Dr. Qandil. Kemudian kitab ulama Azhar juga. Jadi dia berikan satu definisi yang saya pilih. Ar-rabtu al-wathiq bain asy-syakhs al-mu'taqid, baris bawah, al-mu'taqid wasyai' al-mu'taqad, baris atas. Akidah ni dari segi istilah ialah simpulan ikatan yang teguh antara peribadi itu terhadap apa-apa yang dia pegang. Sebab tu nanti ada akidah yang batilah, akidah yang palsu. Satu lagi akidah yang sahihah, akidah yang benar. Kalau tidak, macam mana kita nak memahami fenomena beragama? Minta maaf cakap ada agama lain, tak perlu disebut. Kita tengok ritual mereka ini menyiksa badan. Dia sanggup pijak atas bara api, dia sanggup cucuk tubuh dia dengan cangkuk.
Dia pikul besi yang berat, dia hempuk kepala dia dengan kelapa, kemudian naik pula dengan besi yang berat tadi, dia naik ke anak tangga yang berapa ratus anak tangga. Apakah daya, potensi yang mendorong mereka berbuat begitu? Kalau tidak, itulah yang namanya akidah. Akidah ni suatu yang dipercayai sungguh-sungguh sehingga mempengaruhi tutur kata, tingkah laku, tindakan sampai ke peringkat bukan saja kepercayaan tadi membentuk identiti dirinya, tetapi juga sampai ke peringkat sanggup berkorban untuk melindungi, mempertahan dan memperjuangkan kepercayaan itu tadi. Inilah dia akidah. Jadi dalam agama ni, itulah dia fenomena akidah, tapi akidah yang palsu. Satu yang bagi kita tidak berbaloi. Sayyidina Umar bila nak pergi ke Baitul Maqdis, melihat adanya ahli kitab yang berpakaian compang-camping seolah-olah menolak dunia, dia sanggup menggadaikan dunia dia untuk tulus ikhlas menghambakan diri kepada agama dia, setia kepada agama. Lantas Sayyidina Umar menangis bila orang bertanya, ya Amirul Mukminin, ma yubkik, wahai Amirul Mukminin, apakah yang menyebabkan engkau menangis? Sayyidina Umar menjawab dengan ayat Quran, amilatun nasibah, amalan yang berpenat lelah. Jadi dia dah berkorban sepenuh jiwa raga dia, membuang dunia, menolak dunia, meninggalkan kesenangan kerana setia kepada agama. Tapi alangkah malangnya esok bila sampai di akhirat, segala-galanya menjadi sia-sia belaka. Inilah yang Allah SWT nyatakan, di mana akidah ini menjadi syarat sah kepada penerimaan amalan di akhirat. Surah Al-Furqan misalnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mansura. Dan apabila kami perlihatkan, kata Allah, apa yang mereka lakukan daripada amalan mereka, maka kami jadikan amalan kebajikan yang mereka buat yang tidak berasaskan kepada akidah yang sahih, akidah yang rosak, maka umpama debu yang berterbangan. Akidah Islam ialah keyakinan terhadap topik akidah Islam yang utama tentang ketuhanan, kenabian dan perkara gaib. Ini juga biasa kita dengar. Jadi rukun iman yang 6 tu boleh kita kategorikan kepada 3 cabang utama dalam pengajian akidah. Satu disebut ilahiyat yang berkait dengan ketuhanan, nubuat yang berkait dengan kenabian. Jadi beriman kepada Allah, beriman kepada qada qadar masuk di bawah kategori beriman kepada Allah. Beriman kepada Rasul, beriman kepada kitab masuk di bawah kategori beriman dalam kategori nubuat. Manakala beriman kepada malaikat dan kepada hari akhirat termasuk dalam perkara sama'iyat. Tabi'i akidah. Akidah ini bermula dari tanggapan ataupun idrak. Kalau Tuan Minal ataupun Syizan Abidin Al-Fatani, dia sebut definisi ilmu. Jadi akidah ni dia bermula bertolak daripada ilmu. Mendapatkan sesuatu menurut hakikatnya. Idrak ni dia dapat. Saya terjemah situ tanggap, ikutlah. Tanggap atau dia dapat. Dia menerima sesuatu kepahaman. Pahaman tadi sama ada prinsip ataupun ajaran. Kalau doktrin macam negatif sikit, tapi apa-apa sajalah bentuk ajaran apabila diterima oleh seorang secara jazam terhadap prinsip tertentu, kemudian dia meresap menguasai diri lalu membentuk sebahagian identiti dirinya sehingga dia merasa menjiwai prinsip itu tadi, sehingga dia sama ada suka ataupun duka, sedih ataupun gembira, dia duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, jatuh dan bangun bersama dengan prinsip yang dia pegang. Membentuk diri dia, identiti dirinya, dan dia bereaksi, bertindak balas bersama-sama
rasaan dia yang dalam dan halus. Macam contoh bila kita tengok saudara kita di Palestin, dia sebenarnya mengatasi nilai kemanusiaan. Sebab kita merasa satu akidah dengan dia, jadi kehalusan dan kedalaman rasaan itu didorong oleh akidah tadi. Dan juga mendorong seorang itu beramal dan berkorban sehingga sanggup mempertahankan prinsip tersebut. Ini adalah tafsiran mengapa berlaku contohnya perang, ya. Hamas bila berdepan dengan tentera Israel, dua-dua tu ada akidah. Kerana dua-dua tahu risiko perang. Perang ni menang jadi arang, kalah jadi abu. Kalau menang pun jadi arang. Kalau kalah lagilah jadi abu. Tapi dua-dua sanggup untuk berhadap depan secara fizikal. Mengapa? Kerana dua-dua didorong oleh motivasi yang mendorong dia adalah akidah. Cuma berbaloi tak berbaloi lah. Yang satu ni, yarjuna minallahi ma la yarjun. Dia mengharap daripada Allah apa yang tidak diharapkan oleh lawan dia. Itu. Tapi yang mendorong tu ialah akidah. Jadi kita balik kepada akidah Islam kita ni, jika iman bererti pembenaran batin yang menerbitkan ketundukan zahir, manakala Islam bererti ketundukan zahir yang terbit daripada pembenaran batin. Iman ni ialah at-tasdiq ad-dakhili, at-tasdiq al-batin, membenarkan baginda Nabi SAW dalam dimensi dalaman dia yang menerbitkan kepatuhan ketundukan yang zahir. Ini iman. Kemudian pula Islam ialah kepatuhan al-inqiyad az-zahiri, kepatuhan, ketaatan luaran yang terbit daripada pembenaran batin. Saya berikan definisi ini untuk menggambarkan hubungan simbiotik, hubungan timbal balik antara iman dan Islam yang saling lengkap melengkapi, tidak bercerai tanggal, tidak menerima pemisahan. Kedua-dua gandengan iman dan Islam inilah gambaran kepada akidah. Jadi akidah tu ialah, jadi bila sebut iman, Islam, jadi istilah-istilah ni yang pentingnya bila sebut akidah ni menggambarkan pakej lengkap. Jadi iman di tahapnya yang melahirkan kesan tindakan, kemudian kesan tindakan yang bukan hipokrit tetapi terbit daripada pembenaran dalamannya itu. Jadi gandengan luaran dan dalaman iman dan Islam itulah dia gambaran lengkap kepada seseorang yang berakidah. Prinsip hidup beragama dan gambarannya lengkap dan sempurna, itulah dia akidah. Baik, tahap iman. Slide saya ni ada 20, dah pukul 12.40. Kita rushing lagi. Sebenarnya hujung tu baru sampai dia punya tajuk. Ni dia punya on track tu, ya. Okey, tahap iman. Akidah juga berkait rapat dengan gambaran tahap pemeringkatan iman. Jadi saya ambil setengah ulama dia huraikan iman tu tahap-tahap dia macam saya sebutkan, iaitu yang paling rendah iman taklid. Kemudian tahap yang berikutnya iman akli, yang ketiga iman zauqi al-qalbi. Sebab tu saya rasa eloknya Dr. Khairi tadi selepas saya. Sebab dia cerita yang climax, kemuncak. Dia di peringkat iman zauqi al-qalbi yang merupakan buah hasil daripada dua peringkat yang sebelum itu, ya. Yang pertama paling rendah ialah iman taklid. Macam saya sebut situ, status iman ini diperselisihkan. Itu kalau kita mengaji kita tahulah. Kemudian iman akli, peringkat kedua iman akli. Iman akli ini yang terbina melalui dalil. Iman ini adalah muktabar, iaitu diiktiraf, diterima di sisi syarak. Di mana iman akli ini dia percaya dengan sedar dan faham yang disokong oleh dalil. Berbeza dengan iman taklid. Taklid ni ikut-ikutan. Man, percaya tak ada Tuhan? Percaya. Pasal apa kau percaya? Sebab ayah aku cakap begitu. Jadi dia ikut. Dia tak boleh berdikari dengan potensi akal dia sendiri. Jadi iman ikut-ikutan ini berisiko. Berisiko itu yang menyebabkan ulama berbahas adakah sah ataupun tidak. Baik, iman akli, iman yang seterusnya iaitu iman yang disertai dengan dalil. Setengah kitab sebut al-jazmu al-muwafiq lil haq
an dalil. Orang yang percaya, dia faham, dia kenal, keyakinan dia tadi dibina di atas kenal dia tadi, ilmu tadi, dan selaras, selari dengan kebenaran dan disertai dengan dalil. Ini iman akli. Itulah dia yang kita pelajari dalam ringkas kata sifat 20. Kan dibahas itu ada had minimum untuk kita ni beriman secara berdalil. Kalau makanan senang, orang kata, apa bukti ada mamak restoran tu? Kita pun kata, ni roti canai ni. Itu kalau makanan senang tu. Ni makan, kita tak tengok mamak tu, kita tengok roti canai atas meja. Tapi kita boleh kenal ada mamak restoran yang kita tak pernah jumpa kerana dia berlaziman dengan roti canai atas meja. Dilalah iltizam. Dari mana percaya ada harimau? Ni tapak kaki ni. Dari mana kamu kenal ada Tuhan? Ni dia guna dua perkataan aja. Alam ni dia lepaslah daripada fardu ain. Sebab dia tahu dia boleh berdiri sendiri dengan potensi ilmu dia, tak perlu taklid. Ini iman akli. Dia adalah tahap fardu kifayah, fardu ain. Dan saya rasa ramai daripada sini yang selain daripada masyarakat awam, kita di peringkat fardu kifayah lah. Kita menjadi wakil kepada negeri daerah kita untuk mempertahan dan melindungi akidah penduduk setempat bila kita pulang ke negeri kita. Baik, kemudian al-iman az-zawqi al-qalbi. Ini yang sepatutnya tadi dari segi turutannya Dr. Khairi telah menjelaskan panjang lebar. Inilah iman siddiqin, iman yang sampai ke tahap yang paling kemuncak. Bukan paling kemuncak lah, tapi yang melepasi iman akli. Baik, iman akli melepasi iman taklid sebelum ia bertapak secara rasaan hati. Simbiosis ataupun hubungan timbal balik antara ilmu tauhid dan tasawuf. Setengah Tok Guru dia kata begini, pengakhiran kepada ilmu tauhid merangkap ataupun adalah permulaan kepada ilmu tasawuf. Sebab ilmu tauhid ni dia nak mengesahkan iman, dia nak bina tapak. Tapi kalau berlama-lama di tapak itu tanpa ada pemeringkatan, kita tak sampai ke martabat ihsan, sampai kita menemui Allah. Dia bertakung situ je lah, dia sekadar iman akli. Maka ini dikira mazmum, satu yang tercela. Dia kena berusaha meningkatkan daripada faham sehingga dia selamat daripada syak, zon, waham. Dia tak ikut dah agama lain, dia tak ikut ajaran yang sesat. Tapi masa yang sama, dia merasai dengan hati dia hakikat keimanan yang dia mengetahui dalil-dalilnya. Itu yang Imam Junaid ni, Dr. Khairi sebut tadi. Dia bagi tahu, dia kongsi sikit. Aku ni mula-mula menceburi tasawuf. Dia kata bila aku mula menceburi, pak saudara aku iaitu As-Sari As-Saqati ajar pada aku bila nak tidur bacakan tiga ni yang Ustaz Khairi sebut tadi. Allahu ma'i, Allahu nazirun ilayya, Allahu syahidun alayya. Itulah yang dia ratibkan masa dia mula menceburi. Jadi itu perlu kepada latihan. Walaupun mana hadis sahihnya, itu teknik pedagogi dia. Pedagogi macam mana ulama nak didik hati itu. Jadi sebelum tidur, Allahu ma'i, Allah bersama aku, Allah melihat aku, Allah menjadi saksi kepada apa yang aku buat. Jadi bila dibaca situ, maka disitulah dia naik kepada rasaan. Dia macam kata setengah Tok Guru, macam mula-mula seorang tu dia hafal sifat harimau. Harimau begini. Sampai dia jadi pakar lah bab harimau. PhD bab harimau. Antara puma dengan cheetah, dengan harimau Rusia, harimau Borneo, harimau India. Oh, hebat dia. Tebal tu kajian PhD. Dia boleh cerita satu-satu ciri-ciri harimau. Oh, ini beza dengan kucing hutan. Kucing hutan lain pula. Singa lain pula. Tapi tak tentu dia kenal harimau dengan hati dia. Cara nak tahu tinggi rendah langit, satu hari cekup, kalau dia dekat UM, cekup dia ikat masuk dalam guni, pergi ke zoo negara di Hulu Kelang tu.
Masa tengah hari tu harimau tengah lapar tu, na'udzubillah lah, dicampak Profesor PhD harimau ni masuk dalam kandang harimau. Masa tu tahulah dia tinggi rendah lah langit. Bila aum je, hati dia mula kenal siapa dia harimau. Jadi kita dengan Allah begitulah ibaratnya. Mungkin saja saya ni peringkat yang cakap gini. Tapi tak tentu hati saya sampai ke tahap yang saya cakap. Itulah dia perjuangan dan proses hidup kita. Mesti ada peningkatan. Alah, kalau kerja pun kita tahu nak naik pangkat tak? Nak naik pangkat, kalau kereta pun nak upgrade kereta, nak upgrade rumah. Iman pun begitulah perjuangannya. Jadi macam tazkirah Zuhur pula. Terus saja silibus akidah Imam Al-Ghazali. Ini nampak banyak tapi ringkas. Ada banyak memakan slide lah. 1, 2, 3, 4, 5 slide. Kalau boleh rushing. Ini kalau boleh dibelik nanti. Siapa nak kepastian, rujuk juzuk jilid pertama Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin ni kitab magnum opus ataupun karya besar Imam Ghazali. Ihya ni sebenarnya ada tauhid, ada fiqh, ada tasawuf. Cuma lagi tasawuf tu yang paling besar sebab ada motif mengapa dia besarkan skala tasawuf dalam karya dia. Ada sebab zaman tu orang Islam masalah dalam bab tasawuf, hati. Kerana limpahan dunia dengan khilafah yang ada tu. Jadi dia tulis banyak, tapi dalam kitab Ihya dia ada fiqh sikit dan dia ada muqaddimah sikit tentang akidah. Saya petik di situ, saya nukil di sini. Siapa nak lebih puas hati, baca di situ. Yang penting maksud saya di sini ialah Imam Al-Ghazali melakarkan silibus sukatan, kalau kita nak kata skema, ikutlah, bahawa pengajian akidah ini mempunyai tahap-tahapnya. Ini penting untuk pendidik, untuk asatizah. Bila kita nak didik masyarakat, jadi Imam Al-Ghazali ada sistem dia. Jadi Imam Ghazali, saya baca sikit situ, menganjurkan silibus satu sukatan yang diimplementasikan dalam karya tauhid beliau. Jadi kata Imam Ghazali begini, saya tak susun ikut 1, 2, 3, tapi dia ada 3 tahap yang mudah saya kata. Yang pertama, kata Imam Ghazali, dalam konteks situasi normal dan stabil, maksudnya dalam masyarakat tu tak berkocak, tak ada gangguan. Ini mungkin satu ketika yang ideal yang mungkin kita impikan. Sebab yang ada ni banyak bergolak. Katakan ada satu ketika yang normal, tapi boleh merujuk kepada pengajian tahap rendah. Katakan anak-anak di mungkin tadika ataupun sekolah rendah. Jiwa mereka tidak bergelora lagi. Jiwa mereka tidak berkocak lagi. Kecuali mungkin lepas pandemik hari tu, jadi generasi yang baru tu dia banyak gangguan daripada alam cyber, alam maya. Tapi katakanlah kita ambil satu situasi normal, Imam Ghazali menganjurkan masyarakat awam ataupun situasi normal stabil sesuai dihidangkan dengan dalil Al-Quran dan hadis secara peringatan yang baik dan lunak berbanding uslub perdebatan mutakallimin. Baik, mutakallimin ni yang menggunakan kaedah dialektik. In qultum qulna. Kalau kamu kata begini, aku jawab begini. Jadi mutakallim ni pendekatan yang berbalas-balas jawapan, iaitu dalam keadaan kita nak membidas dan menolak pengeliruan yang datang daripada unsur asing. Jadi jangan dimulakan dulu dengan uslub perdebatan itu. Mulakan dulu dengan arahan Allah dan Rasul, dengan kembali kepada Quran dan hadis. Apa yang Rasulullah pesan, apa yang Allah firmankan dalam Quran dan hadis. Maknanya tafsir dan syarah hadis. Ini asalnya. Bagi negeri yang kurang dilanda bid'ah, Imam Ghazali sendiri sebut wilayah daerah negeri yang kurang dilanda bid'ah, maka memadai bagi mereka dengan karya tarjamah akidah ahli sunnahnya yang ringkas tanpa melibatkan layanan syubhah. Kalau nak ambil silibus akidah tadi, kita cari disiplin kitab akidah tauhid, tetapi yang ringan-ringan, iaitu yang sekadar semacam manifesto. Allah ni wujud, Allah bersifat begini, sifat kesempurnaan dia begini.
tanpa melirik-lirik kepada layanan pengeliruan yang datang. Jadi kalau pegang Quran dan hadis saja pun ada implikasi dia, ada risiko dia. Sebab kalau pegang Quran hadis secara zahir, ini boleh Allah takutnya saya. Ya Allah, 5 minit je. Tinggal 50 minit. Okey, jadi silibus dia kata Imam Ghazali, tarjamah akidah ahli sunnah. Satu. Atau yang terkenal, qawaid al-aqaid. Kaedah-kaedah dalam berakidah. Pejabat Mufti Selangor ada terbitkan secara percuma ini. Ya. Berikutnya, bagi negeri yang dilanda bid'ah secara berleluasa sehingga dibimbangi kesannya kepada anak kecil. Ini anak kecil zaman Imam Ghazali. Zaman ni macam-macam lah, remajanya dan macam-macam lagi. Beliau mengesyorkan satu tahap lagi yang meningkat sikit. Yang disebut kitab Ar-Risalah Al-Qudusiyah Lawami' Al-Adillah. Kemudian Risalah Qawaid Al-Aqaid dalam slide berikutnya dapat dikategorikan. Jadi Qawaid Al-Aqaid masih tahap rendah lagi. Ia disifatkan sebagai induk wacana tauhid. Baik. Bahan akidah tauhid dalam karya ini sesuai dengan potensi intelek masyarakat umum yang menjurus kepada dia macam taksonomi Bloom lah, tapi kita ada kerangka kita. Kadang-kadang bagi taksonomi Bloom di barat, bagi dia menghafal tu rendah, bagi kita menghafal tu kuat dah. Dia menghafal Quran, menghafal hadis, itu dah bukan stage pertama, tapi mungkin di barat dia ada pengalaman dark ages, so dia fobia dengan agama. Mungkin dia anggap menghafal ni tak mengembangkan otak. Tapi bagi kita, Quran hadis ni lah sumber yang paling tulen dari langit. Itu jadi Imam Ghazali syorkan penghafalan dulu. Sebab tu bagi kanak-kanak tadika, so dia hafal dulu. Hafal, faham penyimpulan dan pembenarannya dalam hati, juga menekankan metod pengajaran untuk anak-anak. Jika syubhat itu kelihatan merebak, mungkin ia perlu di-upgrade lagi kepada al-iqtisad fil i'tiqad. Beliau menyarankan, kalau di Azhar zaman saya dulu, ini tahun 3 dan 4 iqtisad ni. Dia tinggi sikit sebab dia masuk dialektik. Dialektik ni means dia terpaksa membahaskan bentuk pengeliruan aliran yang menyimpang, macam mana nak jawab. So dia boleh berdikari dengan hujah-hujah tadi. Ini iqtisad fil i'tiqad. Dan lagi satu kena faham, yang Imam Ghazali sebut ni dari sudut negeri tadi dilanda oleh bid'ah. Zaman kita tak payah. Zaman kita ni cukup gadget yang ada ni menjadi sama ada madu ataupun racun kepada anak-anak. Jadi semua tu dia absorb, semua ambil di sini. Satu alam yang tidak terbatas, dia boleh timba nilai, pandangan alam, apa-apa saja yang dia nak ambil, maka dia boleh ambil di sini. Maka bayangkanlah yang penting saya berikan gambaran ini, bahawa pengajian akidah itu perlu fleksibel dan tertakluk kepada keperluan audiens ataupun mad'u, kepada orang yang kita nak bimbing akidah tadi. Jadi korpus ataupun karya tradisi akidah Islam ini lumayan luas dan juga kaya. Tinggal saja kita yang nak menyampaikan akidah itu perlu ada teknik dia, perlu ada kualiti, perlu ada strategi, perlu ada pelbagai perkiraan dan pertimbangan supaya apa yang disampaikan itu menjadi penawar kepada penyakit yang diagnosis daripada penyakit yang sedang dihadapi oleh audiens tadi. Baik, kemudian lagi saya dah bila terdesak-desak ni saya jadi blank. Jadi Imam Ghazali tidak menyisip atau mengabaikan keperluan kepada metod perdebatan ilmu kalam dalam konteks yang tertentu. Aplikasi ilmu kalam wajar mengutamakan keperluan masyarakat awam sama ada mereka diliputi pengeliruan ahli bid'ah sehingga menuntut khidmat ilmu tersebut. Sebab itulah saya tak sempat nak ni, saya lompat-lompat je. Sebab itulah kalau orang tak faham mengapa Imam Habib Abdullah Al-Haddad melarang dalam kitab Habib Zain As-Sumaid, kan dia ada sebut situ, Imam Habib Al-Haddad melarang pembacaan kitab Imam Sanusi. Tapi maknanya bila kita baca tu jangan terikat dengan teks tu. Kita kena faham macam Imam Ghazali faham ni, bahawa dia fleksibel, dia ada unsur dinamik, tengok kepada kita diagnose. Jadi ada dia punya silibus, ada kitab, ada tahap macam mana nak menyampaikan metod dia. Jadi
macam di Nusantara, Fabiha wa Ni'mah, guru-guru Nusantara kita sudah mengkhidmati ilmu tauhid. Tadi tu konteks di Yaman, konteks di Nusantara kita, imam-imam tauhid kita ni, Syekh Ahmad, Syekh Daud dengan kitab Faridahnya, kitab Aqidatul Najin, mereka sudah terlebih dahulu meletakkan dos ataupun campuran ramuan yang perlu, yang bagi mereka itu munasabah untuk kita bangsa Melayu ataupun umat Islam di sini. Jadi bila kita baca kitab ni, kita kena faham mereka bercakap dengan latar zaman, konteks, situasi masing-masing. Dan saingan musuh juga sudah bertukar rupa. Jadi apakah cabaran kita zaman ini? Ini tugas kita pula. Ulama dulu sudah selesai melaksanakan tanggungjawab mereka dan menghasilkan karya-karya yang diperlukan. Jadi kita sekarang menghadapi sesuatu yang baru pula. Cuma kita kongsi sini, Imam Ghazali ibaratkan kondisi ini menuntut penilaian persis kecerdikan doktor yang membekalkan ubat menurut waktu dan kadar keperluannya. Mencuburi rincian ilmu kalam bukan termasuk dalam fardu ain tetapi tergolong dalam fardu kifayah. Bla bla bla, okey, terus lagi. Kemudian ilmu kalam penting bagi tujuan dakwah. Skema tauhid, okey, yang baki ni yang Dr. Khairi dah jelaskan tadi. Sebab tu bila diberi tajuk pengukuhan, saya faham, saya tak akan langgar border Ustaz Khairi. Ustaz Khairi tu dia punya perbahasan tu yang paling top lah. Top tu maksud saya ialah dia dah sampai kepada istilah Imam Ghazali sebagai makrifah. Makrifah tu ialah intipati tauhid yang sebenar. Bukan sekadar menghafal dalil dan memahami untuk menolak bid'ah, tak. Tapi dia merasai sungguh, menjiwai dia itu hidup bertuhan. Dia hidup beragama. Itu peringkat makrifah. Itu yang Imam Ghazali kata tu sebagai satu tahap yang paling tinggi, disebut makrifah, di mana seorang tu kenal Allah di peringkat yang tinggi ini secara kasyaf. Allah kurniakan dia bukaan, singkapan, hembusan, apa sajalah istilah-istilah, lintasan, khawatir, kusyufat, sebagainya. Itu adalah peringkat yang merupakan pengalaman rohani individu itu dengan Allah. Yang saya ni sepatutnya ialah yang grade tengah tu. Grade tengah tu maksudnya ialah akidah. Akidah tu tahap asas, kemudian tahap yang kedua tu. Kedua tu iaitu nak menghadapi syubhah. Tapi masa nak habis dah, itulah dia tajuk yang patut saya bentangkan. Jadi nak mengukuhkan tu bagaimana? Tengok 5.0 Allah, neraca. Yang kedua pula mana tak datang lagi note. 5.0 neraca piawaian. Ini kita skip lah. Ini saya ingat biasa. Saya ingat Dr. Abdullah Jalil banyak ada sentuh sini. Bahawa wacana akidah ahli sunnah ini adalah hasil daripada perbincangan ulama. Perbincangan ulama dalam menghadapi cabaran yang mendatang. Jadi bila berlaku expand Futuhat Islamiyah, berlaku asimilasi, interaksi, menyebabkan ulama respons, bertindak balas, maka secara tak langsung terbentuk dan tersusun ilmu akidah atau ilmu kalam ataupun ilmu tauhid tadi. Orang ni bawa pahaman begini, maka okey, macam mana nak jawab? Maka saya tak langsung lahir prinsip dan konsep yang disenaraikan pokok-pokok keimanan itu, antaranya oleh Imam Abdul Qahir Al-Baghdadi dalam kitabnya Usuluddin. Ada 15 perkara pokok yang terhasil daripada interaksi cabaran akidah yang berlaku itu zaman itu, dan mungkin bertambah lagi zaman Ghazali, mungkin bertambah lagi. Jadi bila kita mewarisi akidah ahli sunnah hari ini, kita mewarisi korpus ataupun kapasiti, muatan, hasil perdebatan itu. Kita tak perlu bermula daripada kertas A4 yang kosong. Kita hanya menukilkan apa yang amanah disampaikan oleh para ulama tadi dalam ikhlas menjaga akidah Islam. Okey? Jadi terhasillah dalam neraca itu, saya sebut skala dia. Skala ni maksudnya ada ajaran Islam yang berstatus maklumun minaddin bidarurah. Ada perkara yang diijma', disepakati, ada perkara yang khilaf.
ada yang disebut bid'ah. Jadi bercabang-cabang-cabang, kita tak perlu mula daripada awal, kita hanya belajar, mengaji, menerima daripada warisan tradisi yang ada. Apa yang jadi tugas kita ialah kita nak matching, kita nak link, kita nak channelkan apa yang ada itu berulang semula hari ini. Contoh bila kata syak, zon, waham yang kita bahas tadi, rupanya bila kita kaji etis ni dia ada agnostik, dia ada 4 degree, ada 4 skala. Dia ada disebut strong agnosticism. Agnostik ni ialah ragu-ragu terhadap wujudnya Tuhan. Rupanya ada kadar yang agnostik, ragu-ragu dia tu kuat. Kuat macam mana? Dia tak pasti Tuhan ada ke tak ada, tapi dia rasa we never will be. Kita sekali-kali sampai bila pun takkan tahu jawapan Tuhan tu ada ke tidak. Ada weak agnosticism. Agnostik juga tapi lemah. Dia kata I don't yet know whether God or God exists. Kita tak tahu Tuhan tu ada ke tak ada. Tapi we might find out. Mungkin satu ketika kita akan jumpa jawapan. Kemudian ada agnostic theism. Dia agnostik tapi lebih cenderung kata Tuhan tu ada. Ada agnostic atheism. Dia ragu-ragu tapi lebih dominant. Dia percaya, dia rasa Tuhan tu tak ada. Bila kita fikir, ulama bahas dulu syak, zon, waham. Kan biasa kita dengar. Kalau syak 50-50. Zon ni katakan 60-70% dia percaya ada. Ada reserve 30 dia tak percaya Tuhan tu ada. Ada pula waham. Waham ni lebih berat. Dia percaya tak ada. Rupanya skala yang klasik itu terpakai lagi hari ini. Itu saya bagi satu contoh. Macam mana kerja kita hari ini. Kita manfaatkan tradisi yang ada tapi pakaikan, talakan kepada serangan-serangan baru. Kemudian asalnya tak cukup lah. Baru sampai sepatutnya 6.1 pengukuhan akidah Ahlussunnah. Kemudian 6.2 pemerkasaan akidah Ahlussunnah. Mungkin saya boleh sentuh masa soal jawab kot. Saya patuh kepada moderator. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Azmil bin Zainal Abidin atas perkongsian itu tadi. Seterusnya, majlis membuka ruang pada para hadirin yang ingin mengajukan soalan berkenaan dengan perkongsian yang disampaikan itu tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Azmil. Saya Muhammad Fuad bin Abdullah Rahim daripada Persatuan Penyelidik Dakwah Malaysia. Pertanyaan saya pasal hari ini tajuk yang Doktor bentangkan adalah pengukuhan akidah. Saya cuma nak tahu adakah serangan-serangan akidah dahulu dari Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah kan, sama dengan yang sekarang ni kan, yang ada sekarang ni ada macam Pluralisme, Liberalisme, Neo-Mu'tazilah dan sebagainya. Itu saja soalan saya. Terima kasih. Ada soalan lain ke? Soalan yang kedua. Bismillah. Assalamualaikum. Nama Nur Aliyah daripada Universiti Kebangsaan Malaysia. Baik, disebabkan doktor ada sentuh tentang peringkat makrifah, saya nak tanya, kan peringkat makrifah tu peringkat yang paling tinggi kan, mengenal Allah. Tapi saya ada dengar, betul ke golongan ni dia berhubung dengan Allah, dia tak solat. Maksudnya dia berhubung dengan Allah menggunakan niat saja. Apa pandangan doktor tentang benda ni? Terima kasih. Saya jawab nombor 2 dulu sebab mungkin mudah sikit. Patutnya Dr. Khairi tu soalan dia. Ada jumpa tak orang ni betul-betul? Kalau tak ada, pergi ke UM, bilik Ustaz nak belanja dia KFC walaupun kita dah boykot KFC. Beli satu bucket itu kan, okey, kamu apa tadi? Dia kenal Tuhan tapi tak mau solat gitu. Dia pakai niat je. Dia sampai peringkat makrifah, tapi dia kenal Tuhan lah sampai peringkat makrifah, tapi dia berhubung dengan Allah tu pakai niat saja, tanpa solat lah, sebab dia dah kenal sangat Allah. Macam tu. Gitulah, tapi tak jumpa apa. Dengar. Okay. Macam tadilah kita makan depan dia peha ayam, kepak ayam, sedap ni. Nak bila dia minta tu jangan bagi. Pakai niat je kata. Kamu kenal tak peha ayam? Kenal. Okey, niat dalam hati aku makan peha ayam.
InsyaAllah dia berdebik kamu. Contoh je lah. Jadi tak mungkin. Itu yang biasa kita dengar itu ayat yang selalu dieksploitasikan. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhan kamu sehingga kamu sampai kepada keyakinan. Itu salah tafsir atau salah faham. Maksud sembah Allah sampailah kamu yakin ialah bila kita bertemu Allah, kita benar-benar akan yakin hari bertemu Allah itu adalah benar. Sikit saja. Okey, yang banyak daripada tuan. Saya ingat itu membantu saya. Itulah poin saya 6.1 dan 6.2. Kemudian sebelum saya sebut itu, ada satu hadis yang saya yakin Dr. Abdullah ada sebut. Saya ingat mesti ada hadis ini. Inna bani Israel tafarraqat ila sintain wa sab'in, kan ayat tu, bahawa umat aku akan berpecah kepada 73. Okey. Kata ada syarah hadis yang menyebut begini. Apa hikmah Nabi SAW menyebut dengan present tense, dengan fi'il mudhari' taftariqu. Dia ada seorang ulama mazhab bila dia syarah, dia sebut taftariqu itu menunjukkan, dia kata fi'il mudhari' wa taftariqu, bukan iftaraqat. Wa taftariqu ummati, mungkin ada matan lain, tapi nak kata matan ini, hikmah dia nak menunjukkan bahawa tadriju zawahirihim adalah ala at-tajaddud wal istimrar. Nabi seolah menghantarkan isyarat bahawa umat baginda Nabi akan berpecah kerana ramai kalangan mereka akan dipengaruhi oleh kesesatan dalam bentuk yang tadrij. Tadrij ni gradually, beransur-ansur. Maksudnya sedikit demi sedikit. 2024 setan iblis dah pilih, mesti ada grup yang akan lahir tahun ini. 2025 akan lahir pula grup yang lain. Jadi proses penyelewengan itu berlangsung tidak putus-putus. Dia beransur-ansur. Tadrij. Apa dia? Zuhurihim. Kemunculan kumpulan-kumpulan yang 72 yang sesat ini. Adalah menunjukkan kepada tajaddud. Proses itu membaharu. Tajaddud ni membaharu. Wal istimrar. Berterusan. Tamada zuhuruhum. Berpanjangan. Berlarutan. Kemunculan kumpulan-kumpulan ini ila zamanina haza, sampai ke zaman kita ini. Okey. Kemudian bila tuan tanya adakah sama, dia begini ya. Sebab itulah tuan-tuan guru memperingatkan supaya kitab-kitab klasik, terutama sifat 20 ini jangan sekali-kali diputuskan atau dihentikan pembacaan dan pengajiannya. Mengapa? Sebab bila kita ulang selalu, maka aliran-aliran bid'ah yang dikritik oleh perbahasan sifat 20 ni akan tenggelam. Bila kita leka, kita contoh, minta maaf cakap, kalau kita guna pendekatan Tauhid 3 sebagai contoh, yang lebih simplistik, dan kadang-kadang ada risiko kalau Tauhid 3 ni, Tauhid Rubiah, Uluhiyah, Asma' Sifat, pendekatan itu, percayalah, maka akan membuka ruang bercambahnya aliran-aliran kalam firaq yang sesat yang lain yang sebenarnya hanya mampu ditangani secara konseptual, secara teoretikal, syubhat-syubhat mereka itu oleh perbahasan sifat 20. Tak perlu dipanjangkan lagi. Jadi bila kita leka, katakan kita anggap kitab-kitab klasik pendekatan sifat 20 ni tak perlu, percayalah, di universiti inilah antara tempat yang subur untuk recycle semula falsafah Plato, Aristotle, Socrates, tapi yang banyaknya Aristotle. Itu yang Yunani klasik akan timbul kerana golongan orientalis dan juga semangat mengkaji sampai peringkat PhD tanpa kawalan sifat 20 ini sangat berisiko. Maka akan lahir sarjana-sarjana intelek yang mengeluarkan pandangan-pandangan hujung dunia. Pandangan-pandangan yang sudah dikuburkan oleh Asy'ariyah dan Maturidiyah. Idea-idea ini mungkin saja timbul dalam disiplin ilmu moden, sama ada sains tulen, biologi, fizik, kimia,
sains sosiologi, sains sosial, sosiologi, psikologi, ekonomi dan sebagainya. Kerana ahli pengkaji falsafah mengatakan falsafah moden barat ini tidak lain daripada nota kaki kepada falsafah Aristotle dan juga Plato. Dalam kitab The Republic, Plato tu idea komunis masyarakat tanpa kelas sudah ada. Kesetaraan gender yang feminism anjurkan pun ada dalam kitab The Republic yang membayangkan masyarakat yang ideal. Jadi bila kita leka, tak nak ngaji sifat 20. Padahal sifat 20 tu dah counter attack dah. Dia dah cover dah. Sebagai contoh okey, macam zaman ni Islam liberal banyak memanfaatkan doktrin Mu'tazilah. Tapi saya ingatkan di sini sebab ni secara langsung. Jangan tersedak saya cakap ni, jangan tersentak. Ingat, saya bukan menyamakan aliran silam yang bid'ah dengan yang sekarang. Sekarang lebih dahsyat sebab sekarang mereka melanggar maklumun minaddin bidarah. Perkara-perkara mandatori dia langgar. Tapi bila dia nak menjaja dan mempromosi kekufuran, keingkaran mereka ini, mereka mengeksploitasi, memperalatkan karya-karya yang dianggap dekat dengan Islam. Maka dia akan ambil pandangan Mu'tazilah, itu yang popular. Ada sahabat saya mengaji di Indonesia, dia kata dosen dia letak Quran di lantai, dia pijak. Sebab apa? Dia kata Quran yang sebenar tu ini bukan Quran yang sebenar. Ini bukan Quran yang sebenar. Sebab Mu'tazilah kata Quran tu makhluk. Jadi dia pijak tak apa. Padahal Mu'tazilah, kalaupun dia kata begitu, mereka mengkhidmati Quran walaupun tak betul. Macam Imam Zamakhsyari. Dia mengkhidmati. Dia tak ada sampai bila kata, Musa ni adalah makhluk, maka dia pijak. Tak. Tapi itu akan diperalatkan. Ini yang orientalis ajar supaya timbul balik. Jadi pengajian. Ataupun dalam bentuk macam Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir nampak semangat Islam kuat. Tapi dalam bab qada' qadar, dia pakai Mu'tazilah. Dia menolak perkataan qada'. Yang ada dalam hadis dia kata qadar, qada' tak ada. Jadi bila dia tolak itu, dia langsung menerima konsep doktrin tawallud. Dia adalah perbahasan tawallud ni, maknanya kalau kita lepaskan anak panah kena pada rusa mati. Matinya rusa, kata Mu'tazilah, bukan dicipta oleh Allah ajal dia, tetapi kerana dia tawallud. Kesan mati itu terbit daripada anak panah yang kena pada tubuh dia. Itu tawallud. Jadi Hizbut Tahrir pegang fahaman Mu'tazilah dalam itu. Jadi kalau kita kaji lagi banyak lah, saya ada sebut di situ, moderator dah tak dah gelisah dah. Bacalah 6.1, 6.2 saya sebut. Allah. Jadi sebelum saya lepaskan mic ni, ingat 6.2 tu tolong siapa yang hadir sini ada 2 poin besar. 6.2. Mengukuhkan akidah, kita belajar firaq silam. Pemerkasaan akidah, kita kena bersedia menghadapi cabaran moden seperti ideologi moden barat. Ada dua saja, dua yang penting. Pertama, kaji bongkar semula kitab-kitab turas klasik sifat 20, ilmu kalam, Asy'ariyah, Maturidiyah. Zoom in kepada dua yang besar. Pertama, aspek epistemologi. Kerana kita duduk di zaman pasca modernism. Jadi ramai relativis, ramai skeptis, ramai agnostis. Itu satu, kaji tak sempat saya nak terangkan. Yang kedua, kita berhadapan dengan pandangan alam, worldview. Worldview ni ialah satu tafsiran terhadap hubungan antara Tuhan, alam dan manusia. Jawapan-jawapan siapa kita, apa makna saya hadir di dunia ini, siapa saya. Ini worldview ataupun pandangan alam. Okey. Sifat 20 sahajalah yang berjaya secara ilmiah mengajar kita ada satu induk dalam kita mengenal ketuhanan Allah. Apa dia? Saya sebut, ulama mengistilahkan dengan istilah al-fa'ilu al-mukhtar. Sama ada sifat mausuf ataupun idafat. Fa'il al-mukhtar boleh, al-fa'ilu al-mukhtar pun boleh. Apa dia ni? Iaitu hafal tak sifat 20?
Saya, ayahanda saya hantar saya belajar sifat 20 masa sekolah rendah. Saya ingat guru mengajar saya, apa dia? Belajar tak satu sifat harus bagi Allah berbuat apa yang dikehendakinya, harus bagi Allah untuk meninggalkan tidak berbuat apa yang dikehendakinya. Iaitulah inilah induk yang paling focal point, iaitu hak asasi Tuhan sebagai Tuhan. Dia berbuat apa saja dia nak. Saya bagi tahu ini poin yang kena fokus untuk menghadapi akan datang, kerana disiplin ilmu barat mereka terjebak dengan causation, cause and effect. Bila dia nak kaji tentang mengapa benda ni berlaku, sama ada sains sosial atau sains tulen, dia akan bahas sebab akibat. Okey. Sebab akibat ini, kalau kita belajar sifat lama pula, sifat 20 ni gelisah tu. Konsep al-fa'il al-mukhtar ini penyelesaian dia. Ini penyelesaian dia. Tolong fokus, dia perlu penjelasan, tak cukup dah sekarang ni. Itu ya. Imam Abu Hasan Asy'ari keluar daripada Mu'tazilah kerana al-fa'il al-mukhtar. Dia tak boleh terima solah wal aslah, iaitu menundukkan logik tabi'i perbuatan Tuhan, memahami perbuatan Tuhan dengan logik akal. Tak boleh. Jadi hari ni bila sains sosial ke sains tulen, dia nak kaji fenomena tu berlaku, bila dia analyse benda tu, dia mencicirkan, dia mencuaikan, dia menyisihkan Allah daripada menjadi watak utama dalam mengendalikan sebab dan akibat. Maka redha murka Allah tak jadi perkiraan dalam disiplin moden. Yang dikira ialah bijak aku. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'a hustaghna. Sekali-kali tidak. Innal insana la yatgha. Manusia itu melampaui batas. Mengapa kata Allah? Ar-ra'a hustaghna. Mereka merasakan diri mereka serba cukup. Dia tak perlu Tuhan. Itu pahaman deism, pahaman atheism. Aku tak perlu Tuhan. Yang aku boleh hidup survive ialah otak aku, kegeligaan aku, pengalaman aku. Dia tak berjaya, aku boleh berjaya. Plan A tukar plan B. Allah alam, itu sajalah. Yang baik itu datang daripada Allah, yang lemah, yang kurang daripada diri saya sendiri. Mudah-mudahan kukuh sungguhlah kot. Kukuh tu kita sedar. Tapi yang Dr. Khairi itu yang sebenar, iaitu dia bukan kukuh dah, dia sampai kepada tahqiq, penyempurna, pelengkap. Itulah dia yang Imam Al-Ghazali hasilkan dalam karya dan dalam pengalaman menjadi contoh kepada kita. Terima kasih kepada seluruh asatiza, kepada peserta dan penganjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.